Assalamualaikum dan salam hormat. Bertemu lagi dalam MG Flash 13 Mac bersama saya Rosnani Nasir. Kita ke berita utama. Pengumuman mengenai kos mengerjakan haji serta kota haji bagi tahun ini dijangka diumumkan awal bulan April. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dato' Ahmad Marzuk Syari berkata, pada hujung minggu ini, Senator Dato' Idris Ahmad dijadualkan berbincang dengan Kerajaan Arab Saudi berhubung perkara itu. Katanya Menteri di Jabatan Perdana Menteri itu akan mengadakan perbincangan merangkumi aspek prosedur operasi standard SOP dan urusan haji. Tambah beliau, Dato' Idris akan berada di negara berkenaan pada 18 hingga 27 Mac ini bagi mewakili Kerajaan Malaysia atas undangan Kerajaan Arab Saudi. Berita seterusnya. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata hubungan di antara anggota Kabinet yang terdiri daripada pelbagai parti tidak akan terjejas dengan kemenangan besar Barisan Nasional BN semalam. Menurutnya, hubungan di antara jemaah menteri di peringkat Kerajaan Persekutuan adalah profesional yang hanya memberi fokus terhadap dasar serta isu negara. Katanya mesyuarat Kabinet pertama selepas pilihan raya negeri Johor akan berlangsung minggu depan. Namun Datuk Seri Ismail Sabri optimis bahawa semua anggotanya sama ada menteri mahupun timbalan adalah profesional dan dapat membuat keputusan baik demi kestabilan politik dan kesejahteraan rakyat. PRN Johor menyaksikan BN menang di 40 kerusi Dewan Undangan Negeri DUN, manakala Perikatan Nasional PN yang juga merupakan sebahagian daripada anggota Kabinet hanya memperoleh 3 kerusi, manakala Pakatan Harapan 11 kerusi dan masing-masing 1 kerusi bagi PKR dan Muda. Berita berikutnya. Keadaan kesihatan awam yang terjejas akibat pandemik COVID-19 patut distabilkan terlebih dahulu sebelum pilihan raya umum ke-15 PRU15 diadakan. Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin berkata walaupun Malaysia sudah memasuki fasa peralihan ke endemik, namun ia tidak bermakna pandemik sudah tamat dan semua pihak perlu berhati-hati kerana PRU15 melibatkan ramai orang. Menurut laporan bernama, Khairi berkata sempadan negara akan dibuka, saf solat berjemaah boleh dirapatkan dan had maksimum kapasiti masjid dan surau dimansuhkan. Tetapi itu tidak bermakna semua perkara boleh dibuat sesuka hati. Tambahan pula, Kerajaan Persekutuan masih ada memorandum persefahaman transformasi dan kestabilan politik yang sah sehingga Julai. Justeru katanya tiada keperluan mendesak untuk mengadakan PRU kerana kerajaan yang ada sekarang adalah stabil, tidak akan tumbang serta boleh meluluskan undang-undang di Parlimen. Beliau ditemui pemberita selepas program khidmat komuniti Anjuran Persatuan Pembantu Perubatan Malaysia di Seremban hari ini. Sementara itu, Parti Warisan akan menyusun semula strategi sebagai persediaan menghadapi pilihan raya umum ke-15. Presidennya Datuk Seri Muhammad Syafiee Afdal berkata, meskipun keputusan pilihan raya negeri PRN Johor tidak seperti apa yang diharapkan, namun sekarang bukan masa untuk berputus asa. Dalam satu kenyataan hari ini, Datuk Seri Syafiee turut mengambil kesempatan untuk mengucapkan tahniah kepada Barisan Nasional. Beliau juga mengucapkan terima kasih kepada semua yang berkempen untuk Parti Warisan. Katanya beliau amat menghargai kesudian rakyat Johor yang menerima Parti Warisan yang berasal dari Sabah itu. Keputusan PRN Johor semalam menyaksikan BN menang 40 daripada 56 kerusi Dewan Undangan Negeri yang dipertandingkan, diikuti Pakatan Harapan 11, Perikatan Nasional 3, manakala Parti Ikatan Demokratik Malaysia Muda dan PKR masing-masing 1 kerusi. Seterusnya, nasib seorang bekas warden penjara Mat Fazli Arshad yang mengalami kencing manis kronik hingga menyebabkan beliau terlantar sejak beberapa bulan lalu mendapat perhatian Ahli Dewan Undangan Negeri DUN Kota Iskandar, Panda Ahmad. Menurut isterinya Ramlah Muhammad Nur, kesan daripada penyakit kencing manis yang dihadapi suaminya, Mat Fazli kini terpaksa mengambil insulin 2 kali sehari bagi memastikan kadar gula terkawal. Selain itu, bapa kepada 3 anak berusia 65 tahun itu juga terpaksa bergantung kepada beg saluran kencing dan najis sejak 3 bulan lalu. Saya rasa berbesar hati atas Datuk Panda ni datang buat saya
dan memberi apa bagi bantuan yang ada. Jadi saya banyak-banyak ucap terima kasih serta menolong saya jadi macam tu. Saya rasa banyak-banyak terharu dan saya ucap tahniah atas kebanggaan Datuk Pandak selama berjuang untuk Barisan Nasional. Jadi saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada semua yang terlibat. Saya pun tak berapa sangka. Sementara itu, Adun Kota Iskandar Pandak Ahmad turut menyampaikan bantuan kerusi roda yang baharu untuk kegunaan beliau selain wang tunai peribadi kepada pasangan suami isteri itu. Tambah Pandak, urusan bantuan seperti Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM, Majlis Agama Islam Negeri Johor MAINJ akan diperhalusi untuk keluarga berkenaan. Dengan itu, sekian dahulu MG Flash buat masa ini. Teruskan bersama kami untuk mengikuti perkembangan terkini dari masa ke masa hanya di platform media sosial di Malaysia Gazette, di Facebook, Twitter, Instagram dan YouTube atau melalui portal di www.malaysiagazette.com. Terima kasih. Assalamualaikum.